Omar Bani Adi. So Bani Hashim yang akan menguruskan Rasulullah SAW. Sebab nak buka aurat whatever kan. So lebih tidak aib apabila ahli keluarga yang dekat Bani Hashim yang menguruskan ni. Sewaktu menguruskan tersebut, Abu Bakar tak tolong lah sebab dia bukan ahli baik. Ali buat, Sa'ad buat, beberapa orang Quraisy ni buat. Di saat itu tiba-tiba sahaja ada berita datang. Waktu tu Rasulullah baru nak dimulakan mandi. Ingat, Rasulullah dimandikan mayat dia. Beliau tak dikafankan secara mati syahid. Beliau tak ditanam secara mati syahid. Sebab beliau mati atas katil. Atas riba orang. So dengar berita kata telah dilantik, Ansar telah lantik satu khalifah pengganti Rasulullah. Lalu berita tu sampai ke Omar. Omar kata panggil Abu Bakar keluar. Abu Bakar waktu dah sinting tangan dah pun nak uruskan mayat Nabi. Abu Bakar ditarik keluar. Wahai Abu Bakar, bencana datang. Apa bencananya? Dilantik khalifah tanpa bincang dengan kita. Padahal kita adalah pemuka Quraisy. Maka Abu Bakar pun dibawa naik kuda dia datang ke Saqifah Bani Sa'idah, ke sini. Saqifah Bani Sa'idah. Berapa orang datang ke sini dari kalangan Muhajirin? Abu Bakar, Omar, Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan seorang lagi lelaki Muhajirin. 4 orang sahaja Muhajirin datang ke sini. Tuan-tuan, ini pergolakan politik yang kecil lah. Nak bergaduh mulut ni. Nak bergaduh mulut. Sampai je dekat sini, kami pun tanya, apa korang buat kat sini? Omar tanya, apa korang buat kat sini? Maka kita kata, sebab Rasulullah pesan dekat kita, jangan biarkan sehari berlalu tanpa pemimpin. Nabi ajar kita, jangan biarkan sehari berlalu tanpa pemimpin. Dan ini first time kita hilang pemimpin. Justru itu kita bincang lah siapa nak ganti Nabi. Padahal kubur Nabi, Nabi tak tanam lagi pun. So nak kata tindakan para sahabat Ansar tu tak tepat, tak juga. Sebab memang Nabi perintah macam tu. Akhirnya berlaku perbincangan. So korang nak buat apa? Kami dah bincang, kami nak lantik ketua kami suku Khazraj. Ya, Ansar ni ada 2, Aus dan Khazraj. Suku Khazraj ni ketua dia adalah Sa'ad bin Abdullah. Sa'ad bin Abdullah, tak salah saya. Kami nak lantik ketua kami Sa'ad bin Abdullah sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab kami orang Ansar tolong baginda banyak dan baginda puji kami banyak. Lalu Omar pula kata, no, kami Muhajirin tolong Nabi lebih awal. Dia mula ungkit. Muhajirin kata kami support Nabi lebih awal. Ansar kata kami support Nabi lebih banyak. So awal dengan banyak nak timbang siapa dulu? Siapa lagi penting? Beratlah. Tuan-tuan, kemudian datang pula wakil ahli bait. Perbincangan ni 3 hari, tuan-tuan. Perbincangan ni 3 hari. Hari yang kedua datang wakil ahli bait macam Ali. Ali berkata kata ahli bait lebih utama. Ahli bait ada darah Rasulullah. Ahli bait lebih utama. Tuan-tuan tahu tak macam mana akhirnya perbincangan siapa khalifah ni berakhir? Ia berakhir dengan mereka bertemu untuk hari kedua dan hari ketiga baru bincang. Mereka tanam Rasulullah pada hari kedua. Maksudnya mayat Rasulullah ditinggalkan secara semalaman. Di kapan whatsoever tak ditanamkan lagi. Sewaktu perbincangan tu orang mula masuk ke rumah Rasulullah dan solat jenazah secara berperingkat. Grup ni masuk, grup ni masuk, grup ni keluar, grup ni masuk. Siapa yang dah semayang semua duk bincang siapa khalifah. Habis semayang dia ketua-ketua ni bincang siapa khalifah. Tanam Rasulullah tu pun Abu Bakar, Omar dan juga pemuka-pemuka ni tak hadir. Kecuali ahli bait hadir. Tanam Rasulullah tersebut. Nak tanam di mana? Rasulullah tanam di rumah Aisyah berdasarkan pesanan Rasulullah bahawa para Nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Lalu oleh sebab Nabi mati di rumah Aisyah, bilik Aisyah dengan baginda, dikorek lubang tu pun bukan para pemuka ni buat. Orang-orang kecil ni buat. So jadi isu dah pasal apa? Ketua-ketua Muhajirin dan Ansar ni tak tolong untuk uruskan jenazah Nabi. Sebenarnya mereka ada di sini untuk bincang. Akhirnya tuan-tuan, lepas hari ketiga dapat keputusan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar sebut Rasulullah pernah bersabda. Sabda Rasulullah ni cuma seorang je dengar, iaitu Abu Bakar. Tuan-tuan, tengok betapa siqahnya Abu Bakar di kalangan para sahabat. Abu Bakar kata, waktu aku duduk dengan baginda dekat dalam gua Sur, Abu Bakar kata, pada hari aku dalam gua dengan Rasulullah bersabda bahawa a'immata min Quraisy. A'immata min Quraisy. Sudah ingat tak tadi saya sebut kata kepimpinan Quraisy mula tercabar. Yang nak lawan Nabi Muhammad pun Quraisy. Nabi Muhammad sedang melarikan diri daripada Quraisy pada waktu tu. Dalam gua tu Nabi Muhammad sebut kata a'immata minal Quraisy. Kepimpinan ni kekal hak milik Quraisy. A'immah, keimaman, kepimpinan, a'immata minal Quraisy adalah milik Quraisy. Kita boleh bayang Nabi Muhammad cabar kepimpinan Quraisy. Nabi Muhammad sedang diburi oleh Quraisy.
Nabi Muhammad memuji Quraisy ataupun menjanjikan bahawa meskipun kita lawan Quraisy, keimaman itu still lagi di tangan Quraisy. Maka Abu Bakar kata, berdasarkan pesanan Nabi ni, bukan kepimpinan tu hanya berlegar dekat ahli bait, tapi kepada Quraisy. Berdasarkan hadis ini juga bahawa Ansar tak boleh jadi pemimpin sebab Nabi pesan mesti Quraisy. Siapa dengar? Abu Bakar seorang je dengar. Dengar sahaja Muhajirin hadis ni, mereka pun kata kalau Rasulullah cakap itu, kami surrender lah. Tuan-tuan, soalan saya, boleh tak Abu Bakar reka? Boleh. Tapi ini siqahnya Abu Bakar. Ini siqahnya Abu Bakar. Betapa terpercayainya Abu Bakar ni. Orang tahu bahawa bagi Abu Bakar tak sanggup nak reka demi dapat jawatan politik. Dan Abu Bakar bukan kata kamu dapat ke, aku dapat ke. Dia macam umum, Quraisy, Ali boleh dapat ahli baik. Maka bila bincang-bincang balik, so nak ambil siapa? Ali pun ahli baik juga, Ali ada pengikut. Maka tuan-tuan, pada waktu tu Umar Al-Khattab cadangkan, maka aku cadangkan kalian untuk melantik khalifah satu daripada dua orang ini. Umar angkat tangan Abu Bakar, Umar angkat tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi Muhammad, Umar kata, pilihlah kalian di antara dua orang ini. Adakah Abu Bakar ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah? Maka Abu Ubaidah pun turun tangannya. Mana mungkin aku jadi khalifah untuk memimpin orang macam Abu Bakar? Korang sanggup ke jadi khalifah untuk pimpin orang macam Abu Bakar? Semua orang tak angkat tangan. Maksudnya korang pun tahu, di antara kita yang paling utama Abu Bakar. Abu Ubaidah pun memuji Abu Bakar. Ya, dia calon. Orang kalau undi tu mungkin menang. Tapi dia apa kata, oh no. Abu Bakar, dia kempen pula. Dia kata, siapa yang Rasulullah lantik jadi imam waktu kita tak ada? Abu Bakar. Itu isyarat besar bahawa Rasulullah pun nak Abu Bakar, cuma Rasulullah tak sebut saja. Akhirnya dia kempen. Umar pun datang pegang tangan Abu Bakar. Tuan-tuan, ini cara ambil bai'ah. Tangan di bawah dengan tangan di atas. Orang yang memberi bai'ah, tangan di atas. Yadullah fawqa yadayhi. Tangan Allah di atas tangan mereka, Allah sebut kan. Ini tapi bukan kes ni lah. Bai'ah adalah orang yang memberi bai'ah letak tangan di atas orang yang berbai'ah. Ataupun kalau kita salam macam tu. Aku bai'ah kau. Aku bai'ah kau. Aku bai'ah kau. Kau buatlah apa pun, aku akan tolong kau. Tuan-tuan, bila kita bai'ah orang, siapa buat kerja? Dia kan kita? Ataupun lebih tepat, siapa yang kena bertungkus lumus buat kerja lah? Orang yang memberi lah. Bila kita bai'ah dia, dia kata, pergi beri makan burung. Dia suruh, kita kena buat. Sebab tu kita bai'ah dia. Maka tuan-tuan, Umar pun pegang tangan Abu Bakar. Hai Abu Bakar, terimalah bai'ah ni. Cepatlah, selesaikanlah urusan umat ni. Abu Bakar macam, akhirnya Abu Bakar kata, aku terima kalau kalian terima. Tak ada siapa pun bangkang. Muhajirin, Ansar dekat situ. Ahli bait, Ali. Ahli bait kata, aku okey ya, tapi bukan di sini. Mana mungkin kita nanti khalifah umat Islam, tapi kita buat di Saqifah Bani Sa'idah. No. Nak tahu Madinah setuju ataupun tidak dengan Abu Bakar, bawa ke Masjid Nabi. Bawa ke Masjid Nabi. Kita bincang di parlimen, tapi cok moho dia nak tahu rakyat setuju tak setuju, bawa ke Masjid Nabi. Maka Umar dah setuju dah. Ansar tak ada halangan. Dari sudut ahli bait, Ali kata, bawa ke Masjid Nabi, kita tengok apa kata orang lain. Bawa ke Masjid Nabi, diisytiharkan bahawa majoriti orang di Saqifah Bani Sa'idah ni, para pemimpin Quraisy dan juga Muhajirin Ansar, setuju nanti Abu Bakar. Ada halangan? Tak ada siapa pun halang. Takbir, Allahu Akbar. Lalu seorang demi seorang datang. Tangan Abu Bakar bawah lah. Tangan Abu Bakar bawah, seorang demi seorang datang, ya Khalifatul Rasulullah. Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulullah. Semua pakat salam tangan Abu Bakar yang hadir pada hari itu. Lepas itu, termasuklah Ali juga datang terima Saqifah Bani Sa'idah, juga terima untuk bai'ah hari itu. So tuan-tuan, Syiah dia akan sebut kata Ali tak setuju. Betul ke tak betul? Ali tak setuju dengan pelantikan Abu Bakar. Setuju tak setuju? Tuan-tuan, Ali memang tak setuju waktu perbincangan. Waktu bincang memang dia cakap macam-macam. Nak tubuh kerajaan Madani, ada bincang tak? Setuju tak setuju? Tapi tuan-tuan, lepas dah tubuh, dah setuju dah. Setuju lah. Dan Ali juga yang membawa kepada Masjid Nabi. So, tuan-tuan, itulah kisah Saqifah Bani Sa'idah yang besar. Saya yakin ada perbincangan lain dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Cuma yang inilah yang paling besar dalam sejarah umat Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan tak pasal isu ni? Tak ada soalan. Selesai. Alhamdulillah.